Hari ini kita akan bincangkan mengenai ruang sampel, bilangan ruang sampel, kebarangkalian mudah serta peristiwa pelengkap. Okey, soalan 1. Tentukan ruang sampel S dengan menggunakan rajah pokok. 2 keping shilling dilambungkan. Jadi kita ada shilling 1, kita ada peristiwa shilling 2. Okey, kita ada shilling 1, shilling 2. Okey, jadi kebarangkalian setiap muka shilling cuma ada 2 saja permukaan itu, kepala dan ekor. Okey, jadi dia kata 2 keping shilling dilambungkan. Apakah kesudahan yang mungkin jika 2 keping shilling dilambungkan? Kemungkinan kita akan dapat lambungan shilling pertama adalah kepala dan shilling kedua adalah kepala, atau shilling pertama adalah kepala, shilling kedua adalah ekor. Begitu juga kebarangkalian ekor akan bersama dengan kepala atau ekor dengan ekor. Jadi apakah ruang sampel? Ruang sampel adalah kita senaraikan semua kemungkinan kesudahan yang boleh didapati. Iaitu kita ada kepala, kemudian kita ada kepala, ekor, kemudian kita ada ekor, kepala, dan kita ada ekor. Jadi, apakah bilangan ruang sampel? Bilangan ruang sampel adalah 4. Okey, seterusnya diberi X adalah 3, 4, 5 dan Y 6, 7, 8. Satu nombor masing-masing dipilih secara rawak daripada set X dan set Y. Jadi, kita senaraikan berdasarkan soalan menggunakan rajah pokok. Jadi, untuk set X, set X mempunyai 3, 4, 5. Dan set Y adalah kita ada 6, 7, 8. Jadi setiap kali kita mengambil satu nombor dari set X, kemungkinan nombor 3 atau kesudahan nombor dengan nombor 6. Seterusnya sama juga nombor 4, kemungkinan akan digandingkan dengan nombor 6 atau nombor 7 atau nombor 8. Begitu juga nombor 5 digandingkan dengan 6, 7, 8. Jadi semua kesudahan yang boleh didapati adalah dinamakan ruang sampel. Jadi apakah ruang sampelnya? Iaitu 3, 6, 3 dari set X dan nombor 6 dari set Y, atau 3 dari set X dan 7 dari set Y, atau 3 dari set X dan 8 dari set Y. Dan begitu seterusnya, 4, 6, 4, 7, 4, 8. Okey. 5, 6, 5, 7, 5, 8. Jadi, berapakah bilangan sampel yang mungkin terjadi? So, bilangan ruang sampel adalah ruang sampel S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, bilangan ruang sampel adalah 9. Seterusnya kita pergi ke soalan nombor 2.
kotak X mengandungi kad berhuruf T, E, A dan kotak Y mengandungi 3, 5. Sekeping kad dipilih daripada kotak A dan kotak B. So, kita tulis balik. Dalam kotak X, nombor-nombor yang ada ataupun kad-kad yang ada dalam kotak X adalah, so ini adalah kotak X. Okey, dan inilah kotak Y. Kotak X mengandungi huruf T, E, A. So, dalam kotak Y pula mengandungi huruf nombor 3, 5. 3, 5. So, ini pun sama. 3, 5. Jadi, apakah kesudahannya? 3, 5. Kesudahannya, kita senaraikan di sini adalah T3. Kemudian, kat sini. So, jadi kita terus tulis ruang sampelnya. Ruang sampelnya adalah T5, kemudian E3, E5, A3, A5. Okey, kita akan dapat. Jadi, inilah ruang sampel dia. So, apakah bilangan ruang sampel? Ruang sampel adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, bilangan ruang sampel ada 6. Peristiwa A, sekurang-kurangnya satu huruf vokal dan satu nombor. So, A adalah sekurang-kurangnya satu huruf vokal. Okey, kita gunakan highlighter. Kita tengok kat mana huruf vokal. Sekurang-kurangnya satu huruf vokal dan satu. Kita ada 1, 2, 3, 4. Jadi peristiwa A adalah, apa dia peristiwa A? Iaitu E3, E5, A3, A5. Okey. Jadi apakah bilangan A? Bilangan A adalah, bilangan peristiwa A adalah 4. Okey, jadi apakah kebarangkalian bagi peristiwa A? Jadi kebarangkalian peristiwa A adalah bilangan, so P A, kebarangkalian peristiwa A adalah bilangan A per bilangan ruang sampel. Jadi ini adalah 4/6 atau 2/3. So, kebarangkalian mestilah ditulis dalam bentuk nombor pecahan terkecil atau nombor perpuluhan kurang dari 1 atau kurang dari 1 dan dalam bentuk peratus. Okay. Boleh juga dalam bentuk peratus. Kita lihat seterusnya, soalan seterusnya. 2 keping kad diambil secara berturut-turut daripada sebuah kotak yang mengandungi kad berhuruf R, O, J, A, K. Tentukan ruang sampel S dengan menggunakan jadual. Okay, dalam kes ini kita menggunakan jadual. So, kita masukkan jadual. Masukkan jadual. Dia kata 2 keping kad diambil secara berturut-turut dari sebuah kotak yang mengandungi huruf. Mengambil 2 keping kad daripada sebuah kotak yang sama. So, 2 keping kad. Jadi, kat sini kalau kata R, adakah kemungkinan R itu boleh diambil dia boleh diambil secara serentak? Okey, tentu tak boleh sebab dalam kotak yang sama, ambil 2 keping kad, so tak mungkin ya. Jadi R dengan R tak mungkin berlaku. Okey, apa lagi yang tak akan mungkin berlaku kalau kita ambil 2 keping berturut-turut? Ya, O dan O. Lagi
J dan J. Lagi A dan A. Tak boleh. So, dia tak mungkin berlaku. Jadi, kemungkinan yang berlaku adalah kalau kita ambil R secara rawak, mungkin kita akan ambil O atau J atau A atau K. Atau kalau kita mengambil O, kemungkinan O, R, O, J, O bersama dengan A, O bersama dengan K. So, jadi kat sini O, J, O, R. So, yang ni adalah O, J. Sini adalah O, A. Sini adalah O, K. Sini adalah J, R, J, O. Yang di bawah, kalau kita mengambil A, so kemungkinan A dengan R. A dengan O, A dengan J, A dan K. So, kalau K, kemungkinan kita akan ambil K bersama dengan R, K bersama dengan O, K bersama dengan J, K bersama dengan A, dan K dengan K tak mungkin berlaku. Jadi, berapakah bilangan ruang sampel yang kita ada? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, kita ada 20 ruang sampel. Kebarangan peristiwa A. Peristiwa A adalah sekurang-kurangnya huruf vokal. Sekurang-kurangnya huruf vokal. Apa dia huruf vokal? Sekurang-kurangnya peristiwa satu huruf vokal. Jadi kalau satu huruf vokal, kita tengok. Apa yang jadi satu huruf vokal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi, peristiwa untuk ruang sampelnya adalah peristiwa A adalah A sama dengan, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, kebarangkalian dia kita ada peristiwa bagi A adalah kebarangkalian bagi A adalah 14 dibahagi dengan 20. Okey, jadi sama dengan ini sama dengan 7/10 pecahan terkecil. Seterusnya, sebiji dadu dilambung bersama dengan shilling. Tentukan. Okey. Kalau rajah pokok, sebiji dadu. Sebiji dadu kita ada 6 ruang sampel sebiji dadu. Iaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dan ini shilling ada 2 kesudahan, iaitu kesudahan kepala, ekor, kepala, ekor, kepala, ekor, kepala, ekor. Itu juga nombor 5. Ada kepala, ada ekor. So, ada kepala, ada ekor. So, jadi kesudahannya apabila sebiji dadu dilambung bersama sekeping shilling, kemungkinan kita akan dapat nombor 1 bersama dengan K, kepala. Jadi kesudahannya ialah kemungkinan 1 K, ini 1 bersama
ekor. Okey, 2 bersama dengan kepala. 2 bersama dengan ekor. 3 bersama dengan kepala. 3 bersama dengan ekor. 4 bersama dengan kepala. 4 bersama dengan ekor. 5 kepala. 5 ekor. Dan akhir sekali 6 kepala. 6 ekor. Jadi ini kesudahan yang mungkin berlaku. Okey. Jadi berapa bilangan kesudahannya? Berapakah bilangan ruang sampel? Ruangan sampelnya ada 12 ruangan sampel. So kalau kita jadualkan, sama juga kita akan buat jadual. Kita ada dadu stroke ekor. Dadu stroke shilling. Okey. Kesudahan bagi dadu adalah nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manakala kesudahan bagi shilling adalah kepala dan ekor. Okey, jadi setiap kali lambungan, kesudahan yang mungkin kepala 1 kepala. Okey. Kemudian kita ada 1 ekor. Okey, jadi di sini sama juga kalau nombor 2 kepala. 2. Okey, seterusnya 3. Okey, 3 ekor. Okey, dan begitu seterusnya ya. Jadi dia kata kebarian kalian mendapatkan ekor. Okey, sebelum itu apakah ruang sampelnya? Ruang sampel sama dengan, apakah bilangan ruang sampel? 12. 12. Okey, jadi kebarian kalian mendapat ekor dan nombor genap. So, ekor dan nombor genap. Jadi ekor dan nombor genap, mana ekor? Ekor dan nombor genap. Okey, 1, 2, 3. So, kebarian kalian untuk peristiwa A adalah, okey, jadi kebarian kalian dia untuk peristiwa A adalah 4/12 ataupun 1/3. Okey, sebiji dadu dilambung di atas sebuah meja. Senaraikan ruang sampel. Okey, ruang sampel dia apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, bilangannya 6. Okey, peristiwa untuk mendapat A. A adalah untuk mendapat nombor perdana. So, apakah A? Nombor perdana? 2, 3, 5. Okey, itulah nombor perdana. B, gandaan 2. Okey. So, peristiwa B adalah gandaan 2. So, 2, 4, 6. So, juga bilangan dia A. Kebarian pelengkap bagi A. So, pelengkap bagi A. Okey, kalau A adalah 2, 3, 5. Jadi, pelengkap bagi A adalah 1, 4, 6. 2, 3, 4, 5. So, pelengkap bagi A adalah 1, 4, 6. Jadi, kebarian kalian bagi A. So, kebarian kalian bagi A pelengkap adalah 3/6. Ini sama dengan 1/2. Jadi, pelengkap bagi A adalah 1/2. Okey. So, setakat itu mengenai ruang sampel
kebarangkalian mudah dan juga peristiwa pelengkap dan juga kebarangkalian pelengkap bagi peristiwa.